أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dihimpunkan, kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah pun masuk Ramadan yang ke-15. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Nampak dah masuk 15 Ramadan dah kita tak sedar. Kita dah tengah-tengah. Ada berapa hari lagi baki? 15. 30? 15. Oh, aku nak lebih pula kan. 15 hari lagi. Agak-agak boleh terus lagi Boleh Okey, kita nak semangat tu bukan saja dalam set ni, kita nak para penonton di rumah juga turut bersemangat. Kerana kita masih lagi dalam bulan ibadah, berlumba-lumba fastabiqul khairat. InsyaAllah hari ini kita nak membicarakan tentang tajuk Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya. Allah sebut dalam Al-Quran satu kisah, Allah gambarkan kisah Nabi Yusuf ni dalam satu surah Yusuf. Cerita dia ada banyak plot. Ini kita akan cerita dulu yang pertama ni, cerita Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Okey, kita bersama dengan adik Fatimah dan juga adik Saiful Hadi. Kita nak dengar bacaan mereka. Silakan, siapa nak baca dulu? Hadi dulu. Okey, silakan. A'udzubillah. Ayat pertama Boleh semak penonton di rumah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Semangat sikit boleh suara? Nak keluar. Sahur tak ni? Sahur tak?
Aku tak sahur tadi tu dah. Okey, semangat sikit. Sambung. Iz qala Yusuf. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر Inni كوكبا ambil ini. Inni ra'aitu. Kuat sikit suara. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Aywa. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih adik-adik. Kita nak semangat tu terus sambung dengan adik Fatimah. Semangat sikit. Okey, auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Nak tanya. La ta'manna tu hukum dia apa? Tak tahu tapi kena muncung. Kena muncung, nama dia Ishmam. Penonton di rumah pun kena muncung tau. La ta'manna, tapi tak bunyi ta'man, dia tak bunyi nuna tu. Qiraat lain ada tetapi kita baca Ishmam. La ta'manna. Okey. Baik, teruskan. Saja je iklan. Okey. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Sadaqallahul azim. Terima kasih adik Fatimah. Cantik baju hari ni, nampak comel. Hadi juga macam tu juga sebab kita nak cerita tentang Nabi Yusuf AS, orang yang sangat segak, orang yang sangat cantik Allah SWT berikan kepada Nabi Yusuf. Baik, kita nak cerita dengan lebih lanjut tentang kisah Nabi Yusuf ni selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Kalamullah. Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah. Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan rancangan Kalamullah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah sepanjang Ramadan kita. Kita dapat sedikit sebanyak info dan juga maklumat dan juga manfaat daripada kisah-kisah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah suruh ceritakan kepada kita, Allah suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita. Allah sebut dalam surah Yusuf, Allah kata apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Sesungguhnya kami
menceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik penceritaan, sebaik-baik cerita, sebaik-baik story. Sama dah tu dengan cerita kan. Kisah. Apa Allah kata kisah Nabi Yusuf ni Allah gambarkan cerita yang sangat terbaik. Kenapa? Banyak sangat dia punya pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita tersebut. Okey? Baik, dia punya plot pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Satu hari dia bermimpi. Nabi Yusuf dia tidur-tidur masa kecil kan, dia mimpi. Dia kata apa? Dia kata ke ayah dia, "Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, aku nampak, dia kata aku nampak 11 bintang dan juga matahari dan bulan ni sujud pada aku. Oh, kenapa ayah? Dia tanya ayah dia. Apa ayah dia jawab? Qala ya bunayya la taqsus ruya. Jangan cerita ke abang-abang kau. Kalau cerita habis, sebab fayakidu laka kaida. Mereka ni akan bunuh engkau. Mereka ni akan buat sesuatu yang tak elok kepada engkau. Sebab apa? Allah apa ayah dia kata, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sungguhnya syaitan ni sentiasa menjadi musuh orang-orang yang beriman, musuh yang nyata kan. Jadi mereka Nabi Yusuf AS tak cerita, dia diam. Dia tak sampaikan. Sebab apa? Ayah dia tak apa? Ayah dia tak bagi. Okey? Agak-agak sebab apa ayah dia tak bagi? Sebab nanti saudara-saudara dia macam dengki Ah. apa dia. Sebab Ustaz bagi tahu tadi kan. Tu saja dia nak test, tengok timah macam tu termenung je, terbayang Okey, bagus, tak apa. Bila sebut bulan matahari nampak belakang ni macam-macam ada kan. Tak apa, bagus. Kita bayang kisah tu macam mana. Baik. Jadi nak dipendekkan cerita, Nabi Yaqub alaihissalam kata ke anak dia kata, sebab apa Allah bagi bermimpi? Sebab Nabi Yaqub tahu yang anak dia ni akan dipilih menjadi jadi rasul juga. Dia kata wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil hadis. Dia kata demikianlah Allah nak mengajar engkau wahai Yusuf ilmu untuk mentakwil mimpi. Ilmu untuk dia boleh tafsirkan mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Ya. Kan Nabi Yusuf boleh takwil mimpi. Aha. Kita orang biasa ni boleh belajar takwil mimpi tak? Bagus soalan tu. Okey, kita orang biasa boleh tak belajar takwil mimpi? Boleh. Boleh, tetapi kita kena tahu mimpi ni dia ada dua. Satu mimpi yang mainan syaitan, satu lagi mimpi memang ru'yah ataupun ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan orang sebarangan lah boleh mentakwil mimpi. Baik, sambung cerita tadi. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ni dia ada sebelah adik-beradik. Dia ada campur dengan dia 12 lah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ni sangat disayangi ayah dia. Sangat ayah dia sayang. Lalu dia punya saudara-saudara ni pun rasa iri hati, cemburu. Rasa macam jealous lah kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebab ayah dia ni sangat sayang kepada dia. Idh qalu la Yusufu wa akhu ahabbu ila abina. Saudara dia kata apa? Nabi Yusuf ni, bapak kita ni asyik-asyik Yusuf, asyik-asyik Yusuf. Asal Yusuf dia asyik-asyik. Asyik-asyik sayang lah. Dia sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia rasa macam jealous. Dia kata sedangkan kita ni ramai. Kita ramai kot. Kenapa ayah tak sayang semua? Tapi sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam sebab dia istimewa. Allah Subhanahu Taala berikan ilham kepada ayah dia supaya sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian disebabkan dengki, disebabkan dia rasa cemburu kepada Nabi Yusuf, dia orang berpakat. Dia kata, apa kata kita bunuh Nabi Yusuf? Uqtulu Yusuf. Dia kata kita bunuh Yusuf. Yang saudara kedua kata, jangan. Kita jangan bunuh dia. Kita buang dia dalam perigi. Sebab apa? Kalau kita bunuh nanti kan tuik. Kita buang dia dalam perigi. Okey? Dia kata kemudian akan datang orang untuk pungut dia nanti. Kita jual lah dia. Dia plan macam tu kan. Maka apa jadi? Dia kata jangan bunuh dia, kita buang dalam perigi buta. Dalam perigi di ujung jauh sikit lah. Jadi bila dia dah plan macam tu, satu hari dia minta dekat ayah dia. Dia kata, ayah, bagilah Yusuf tu ikut kita orang. Kita orang nak pergi nak pergi main-main lah dekat jalan, dekat luar kan. Dia kata ya arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ayah relax je, kami akan jaga Yusuf. Jangan risau. Kita nak pergi main je ayah. Jadi apa jawab Nabi Yaqub? Dia kata qala inni la yahzunni. Dia kata aku ni bukan tak nak bagi, tapi aku rasa sedih sebab aku takut kau ni careless. Itu orang Kedah cakap careless tu. Dia rasa cuai. Nanti bila cuai hilanglah anakku Nabi Yusuf ni. Dia kata takut dia kata wa akhafu an ya'kulahu zib. Dia kata takut dimakan oleh apa? Kucing. Serigala. Dia kata takut makan serigala. Kamu semua ni galik-galik nak main apa? Leka nak main
maka dimakan oleh serigala. Apa jawab dia? Ayah jangan bimbang, kami ni ramai. Kalaulah Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, nescayalah orang kata apa? Rugilah kita orang sebab kita orang kan kuat, dia kata. Kita orang kan ramai. Jadi apa jadi? Ayah dia pun bagilah Nabi Yusuf AS untuk bermain. Maka sampai di tempat permainan, mereka letakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Dia kata seperti mana yang dirancang. Bila letak dalam perigi, Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf AS, dia kata, wahai Yusuf, relax saja. Tak kata macam itulah, maksudnya tenang, jangan panik kerana satu hari engkau akan diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau akan ceritakan balik kepada mereka ni sedangkan mereka dah tak ingat dah, mereka dah tinggal Nabi Yusuf kat situ. Faham? Okey, jadi apa jadi? Mereka datang balik kepada ayah mereka, kata, ayah, mereka ni bawa baju, saudara dia bawa baju Nabi Yusuf dalam keadaan letakkan darah yang palsu. Dia kata, ayah, Nabi Yusuf ni kena makan serigala. Ustaz. Baru nak nangis apa? Okey, apa dia? Ayah Nabi Yusuf tak cari Nabi Yusuf ke? Ayah Nabi Yusuf AS bila dia dengar tadi, ayah dia macam sedih. Dia kata apa? Mereka kata kami tinggal Nabi Yusuf dekat tempat barang. Tiba-tiba datang serigala makan. Maka terbunuhlah Nabi Yusuf. Ayah dia tak percaya. Tetapi ayah dia kata ini mesti korang punya plan. Ayah dia tak keluar macam ni, tapi ayah dia macam terima keadaan, redha. Ayah dia kata fasabrun jamil, dia kata bersabarlah lebih baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifu. Dipendekkan cerita, ayah dia sabar dan apa hikmah dia? Hikmah dia Nabi Yusuf AS diselamatkan oleh Al-Aziz menjadi sehingganya dia akan menjadi seorang yang sangat hebat. Kita akan cerita dalam episod yang lain nanti bagaimana Nabi Yusuf AS diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit sebanyak kesimpulan yang boleh kita ceritakan. Allah akan mengangkat siapa yang dia mahu. Wallahu a'lam. Terima kasih pada adik Fatimah dan juga Saiful Hadi. Jangan lupa untuk like Facebook Kalamullah TV3. Terima kasih kerana terus menonton rancangan Kalamullah. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak iktibar dan juga pengajaran daripada apa yang kita sampaikan, insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton Kalamullah. Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi.